Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas para sahabatnya ahlul bait, dan juga setiap daripada mereka yang mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam dari satu zaman ke satu zaman, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta Allah Subhanahu wa taala agar menggolongkan kita semua di dalam golongan yang salihin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dihadiri di dalam majlis kita wajah-wajah orang salihin yang kita kenali menghidupkan majlis, menjaga ma'had dan juga madrasah, imam masjid, para habaib daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para penasyid, kemudian pelajar-pelajar ilmu yang mana kesemuanya kita lihat adalah daripada golongan yang cintakan Allah dan mencintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu nikmat yang besar, yang mana pada setiap zaman, bahkan lebih-lebih lagi pada akhir zaman, sibuk manusia dengan perkara-perkara yang leka, yang lalai, yang tidak memberi manfaat, tidak kepada dunia mereka, bahkan lagi tidak kepada akhirat mereka. Maka ini satu nikmat yang perlu kita pelihara. Apabila dipelihara nikmat, nescaya akan kekal insya-Allah. Seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, apabila kamu ada nikmat maka peliharalah nikmat tersebut. Apabila kita hidup pada zaman ini, hendaklah kita prihatin dan peka. Apakah yang kekurangan yang perlu kita lakukan, yang mana dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman. Pada zaman kita ini akhir zaman, kurang sifat rahmat di antara manusia sesama manusia, yang muslim sesama muslimnya, ataupun orang Islam dengan orang bukan Islam sekalipun. Pada waktu-waktu seperti ini, sukar kita memaafkan, padahal itulah sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu ini, ramai daripada kita dan juga golongan masyarakat sentiasa suka mementingkan diri sendiri. Aku dahulu, nanti engkau. Ini bercanggahan dengan amalan para sahabat radhiyallahu anhum yang hidup pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu ini, manusia lebih suka berbelanja pada benda-benda yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri daripada memikirkan membantu orang yang susah. Cara kehidupannya seolah-olah tidak ada orang susah di luar sana, di luar dunia sana. Kesemua perkara ini
Yang kita sebutkan hanya 3 sahaja. Banyak lagi. Tak suka memaafkan, suka marah, mementingkan diri sendiri, tidak suka mementingkan atau memberikan kepentingan kepada orang lain, sama ada sesama Islam atau kepada orang bukan Islam. Kemudian berbelanja kepada diri seolah-olah tidak ingat ada orang yang susah di luar sana. Ini semua adalah kerana satu sifat, iaitu kekurangan rahmat sesama manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar untuk menunjuk rahmat, sifat rahmat, bukan hanya sesama manusia sahaja, kepada binatang sekalipun ditunjukkan rahmat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seekor anjing yang mana kemungkinan bagi kita najis, tetapi sepatutnya tidak menghalang kita untuk bersikap rahmat kepada anjing tersebut. Jangan katakan anjing, dengan kucing pun berani sebahagian daripada masyarakat kita untuk menyakiti, tendang dan sebagainya. Na'udzubillah. Mana datang ini? Adakah ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pastinya tidak. Ini bukan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rahmat. Suka merahmati orang lain. Apabila dilakukan kesalahan oleh sebahagian daripada sahabatnya, kesalahan bukan kecil-kecil, kesalahan di dalam peperangan yang boleh menyebabkan tentera Islam banyak yang mati syahid, yang mana boleh menyebabkan kekalahan, kerugian, bukan pada harta sahaja, bukan pada pembangunan sesuatu tempat sahaja, tetapi pada agama. Itu pun ditunjukkan sifat rahmat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dan daripada rahmat Allah lah engkau berlembut dengan mereka. Nampak tu antara sifat rahmat. Apabila satu orang itu ada sifat rahmat di dalam hati dia, dia suka sikap lemah lembut ataupun sikap sopan santun. Itu antara tanda rahmat. Orang yang cepat marah ni kurang sifat rahmat di dalam diri. Orang yang suka balas dendam, itu kurang sifat rahmat di dalam diri. Orang yang suka mementingkan diri sendiri, itu kurang sifat rahmat di dalam diri. Siapa rugi? Diri sendiri yang rugi di akhirat nanti. Kerana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang bersikap rahmat ini akan mendapat rahmat daripada Sang yang Maha merahmati, Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama.
berlakulah, bersikaplah dengan sikap rahmat kepada ahli bumi. Ahli bumi termasuk manusia, binatang dan segala-galanya. Alam sekitar, apa nak namakan, semua di dalam bumi. Apa yang jadi apabila kita bersikap rahmat terhadap ahli bumi? Yarhamkum man fis sama'. Ahli langit akan bersikap rahmat dengan kamu. Ini ganjaran hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersikap rahmat. Kenapa kita nak gaduh-gaduh? Sampai bila nak gaduh? Kita gaduh, dia gaduh balik. Kita gaduh balik, dia gaduh balik. Makin teruk. Yang sakit diri sendiri. Cuba kalau satu, dia maafkan, dia berdiam diri. Lagi satu marah. Dia pun ingat, apa aku ni marah. Dia tu diam je. Apa aku buat ni? Dia pun nampak diri sendiri seperti tak senonoh. Kemudian dia akan tenang. Dia punya salah, sebab itu aku marah. Apabila terjadi persengketaan di antara dua pihak, sama ada yang salah atau yang betul, dua-dua akan ada alasan untuk balas dendam, untuk marah balik. Wah, dia salah, dia tak patut buat macam ini. Ambillah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang terbaik di antara keduanya? Siapa di antara dua yang baik? Yang betul atau yang salah? Rasulullah tak ajar yang betul atau yang salah yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan sifat yang lebih baik, iaitu awwaluhuma man bada'a bis salam. Yang pertama di antara keduanya yang mula memberi salam, itu yang terbaik. Macam mana? Kalau yang salah, dia yang mula beri salam, dia lebih baik. Ya, betul. Kalau yang betul, dia mula beri salam, dia yang lebih baik. Ya, betul. Kerana apa yang Allah lihat adalah apa yang ada di dalam hati. Yang pertama memberi salam itu menunjukkan orang tersebut ada sifat tawadhu'. Ada sifat apa? Tawadhu'. Dia mengaku salah, dia rendah diri, dia minta maaf. Kalau satu orang betul tetapi dia sombong, wah aku betul, itu baik ataupun tidak? Itu tak baik. Nampak tak? Kalau dia salah, sombong, memanglah lagi tak betul, double tak betul. Tetapi kalau dia salah, tetapi dia rendah diri, dia mengaku salah, kemudian dia minta maaf, kemudian dia memberi salam, itu tawadhu'. Kalau dia salah, dia tawadhu', dia lebih baik daripada orang betul yang bertakabbur. Orang yang salah, yang bertawadhu' lebih baik daripada orang yang betul tetapi dia bertakabbur. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang di dalam hati, bukan yang betul ataupun salah. Jadi mesti kita bersifat rahmat di antara satu sama lain. Kita mesti mempelajari daripada kisah hidup para salihin. Ada satu kisah yang terjadi di negeri Hadramaut, di kota Shibam. Di kota Shibam. Ini juga terjadi, kisah ini sendiri juga terjadi pada zaman Bani Israel. Di dalam kota Shibam ada dua orang bersengketa.
Sebelum dua orang tu bersengketa, ada satu orang dilantik menjadi qadi, ataupun pada pemahaman kita sebagai hakim. Dia menjaga tempat tersebut, kota tersebut. Kerja hakim ni apa? Menyelesaikan masalah di antara dua belah pihak yang bergaduh. Kalau tak ada orang gaduh, maka tak perlulah mahkamah dan tak perlulah hakim. Tetapi perlu juga fardu kifayah, kena sentiasa ada, kerana manusia sentiasa bersengketa. Wala yazaluna mukhtalifin, tak habis-habis mereka berbeza pendapat, illa man rahima rabbuk, melainkan orang-orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disiapkan satu orang dijadikan hakim. Apa yang jadi? Dia pun mula tugasnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tak ada orang datang. Tak ada orang yang bersengketa. Ini ajib. Ini hebat. Dalam satu kota tak ada orang bersengketa. 6 hari, 7 hari, sampai seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, tak ada orang bergaduh. Ini apa cerita ni bandar ni? Tak ada orang datang jumpa hakim untuk menyelesaikan masalah. Ini apa punya cerita ni? Satu kota ni tak ada. Dia tanya, wahai orang Shibam, tak ada orang ke yang bergaduh di antara kamu? Mereka pun menjawab, ada. Jadi bagaimana kamu selesaikan masalah? Dia kata, dengan ajaran Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, apabila masyarakat faham agama, mereka sendiri boleh selesaikan masalah antara satu sama lain. Tak perlu sampai mahkamah. Tak perlu sampai mahkamah. Kerana apa yang akan diberitahu oleh mahkamah sama juga seperti apa yang dia dah belajar. Tak ada beza. Oh, Masya Allah. Selesaikan masalah di antara satu sama lain dengan Al-Quran dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dia tanya balik, bagaimana pula dengan apa-apa yang kamu tak jumpa di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana orang awam, pandai-pandai pun mestilah tak sepandai satu orang hakim. Boleh jadi sebahagian permasalahan kamu tak jumpa secara langsung, perlukan orang yang alim, yang tahu untuk menyelesaikan. Bagaimana kalau kamu tak dapat jumpa? Mereka kata kita gunakan satu kaedah. Apa kaedahnya? Kaedah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa-siapa yang maafkan dan melakukan islah, nescaya ganjarannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Kalau tak jumpa dalam Quran, tak jumpa dalam hadis, duduk sama-sama, macam mana kita nak tolak ansur? Bincang. Macam mana nak tolak ansur? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak ada orang datang. Sampai 14 tahun. Berapa tahun? 14 tahun, mahkamah ada, hakim ada, pekerja ada, orang tak ada. Selepas 14 tahun, datang 2 orang bersengketa. Tak boleh setuju di dalam satu permasalahan. Apa yang dilakukan? Hakim tersebut punyalah gembira. Selepas 14 tahun dilantik sebagai seorang hakim, maka datanglah 2 orang nak berjumpa dengan dia. Dengan besar hati dia nak berikan perkhidmatan dia kepada orang tersebut.
Maka dia pun berdiri. Kemudian dia suruh kedua-dua mereka duduk serentak. Dia amalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua-dua duduk, dia kata, berkatalah si pendakwa. Maka si pendakwa pun berdiri. Dia kata, wahai hakim, aku telah pun beli tanah daripada dia. Akan tetapi apabila aku korek tanah tersebut, aku jumpa harta. Aku beli tanah daripada dia, tetapi aku tak beri harta. Apabila aku nak pulangkan harta kepada dia, dia tak nak ambil. Yang didakwa katalah, didakwa dia kata, wahai Tuan Hakim, saya jual tanah dan seisi-isi di dalamnya. Apa yang ada dalam dia itu bukan saya punya pasal. Hakim pun pelik, ini apa punya kes ni? Ini apa punya kes ni? Ini kes tak normal langsung. Kemudian hakim pun tanya, adakah kamu dua pernah memikirkan satu jalan penyelesaian? Dia kata, ya Tuan Hakim. Apa jalan penyelesaiannya? Dia kata, memandangkan kau ni satu hakim yang adil dan bertakwa, kami nak bagi harta ni pada kamu, pada engkau wahai hakim. Hakim cakap, pandai korang, tak tahu nak letak mana harta ni, nak letak ke atas bahu aku, tak diterima. Habis apa jalan penyelesaiannya? Kamu dua pulang ke rumah, biarlah aku pelajari sikit ilmu, besok datang balik kita cari jalan penyelesaian. Maka mereka pun pulang. Besoknya datang balik. Hakim tanya, wahai, dua orang dah jumpa jawapan belum? Belum. Kami masih nak bagi harta ni pada engkau juga. Tak boleh. Jadi apa jalan penyelesaiannya? Hakim tanya, engkau ada anak lelaki? Ya. Engkau ada anak perempuan? Ya. Maka aku hukumkan harta ini diambil untuk pembelanjaan di antara anak lelaki engkau dengan anak perempuan dia, kahwin. Selesai masalah. Nampak tak? Apabila satu-satu kaum mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persengketaan dia pun bukan persengketaan yang jenis marah. Persengketaan dia adalah jenis macam mana nak mementingkan sahabat yang lain. Ini persengketaan yang bukan bergaduh. Ini persengketaan mahabbah. Berapa punya aman dunia ni kalau semua macam itu? Khususnya kita dalam institusi keluarga kita, suami isteri, anak, mak bapak, sahabat-sahabat, sekolah, madrasah, mesti maafkan. Jadi kita tanamlah sifat rahmat di dalam hati, mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.